Shit. Aku baru nak dapatkan balik RM15.90 aku. Alright. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. Jam menunjukkan pukul 4.11 pagi. Oh my god. Aku baru lepas menonton filem Saka Nan Sepi. Arahan bersama Azri Azman dan juga Razai Syam Rashid yang pernah menghasilkan filem Pusaka. 2 minggu lepas ataupun 3 minggu lepas dia baru keluarkan filem Mulut Masin. Okay. So, okay, aku baru lepas tonton, memang fresh lagi daripada kepala otak aku ni. Shit. Aku baru nak dapatkan balik RM15.90 aku. Okay, masa aku review Mulut Masin, Razai Syam Rashid ada tonton aku punya review dan adalah perbincangan kita orang semua kan, dan dia ada bagi tahu bulan 12 ni dia akan keluarkan satu filem Saka Nan Sepi. Okay? Dan dia janji kat aku literally untuk aku sajalah, bukan kepada semua orang kan. Kalau aku tak suka filem yang Saka Nan Sepi ni, dia akan refund balik RM15.90 aku. Dan sayangnya, aduh, aku tak boleh nak refund. Okay, Saka Nan Sepi ni mengisahkan tentang satu keluarga ni. Okay, ada Mami, Daddy, Rosie dan juga Sofian. Okay, diorang berempat ni ada masalah macam family issue lah. Okay, sebab Mami ni adalah mak tiri, baru je berkahwin dengan Daddy, lakonan Namron dan juga Sherry Al-Haddad. Okay, so diorang ni ada family issue lah. Okay, diorang pergi camping dan somehow Rosie, anak perempuan kepada Daddy, iaitu Namron, dia ni dia ada buat something kat hutan tu, dan ada saka hinggap kat dia. Ada saka hinggap kat dia, bawa balik rumah, kacau bilau. Cerita dia macam tu lah. Itu basic dia lah. Kalau kau tengok trailer pun macam tu dia punya cerita kan. Okay, apa yang aku tak boleh nak move on dengan dia punya lawak dia. Okay, apa yang best tentang filem Saka Nan Sepi ni adalah jokes. First act, second act memang marvelous. Daripada mula sampailah hampir 2/3 daripada filem ni, kau akan rasa macam kelakar nak mampus. Lakonan daripada Namron tip top. Namron, okay, aku nak bezakan lakonan Namron kali ni, Saka Nan Sepi ni, dengan lakonan dia dekat Pasal Kau. Sebab karakter dua-dua ni lebih kurang sama. Dia macam, cuma kali ni dia kurang gedik je lah. Okay, so aku nak bezakan. Aku lagi suka Namron, Tok Ayah, dalam Saka Nan Sepi berbanding Pasal Kau. Walhal dia punya karakter tu lebih kurang sama je, tapi aku lagi suka dalam Saka Nan Sepi sebab mungkin sebab dia tak over kot. Masa Pasal Kau tu aku rasa macam over sangat. Dia macam terlalu berlakon sangat tau. Tapi yang ni memang nampak natural as fuck. Namron memang tip top dalam ni. Memang kelakar nak mampus. And then second adalah Watak Bomoh, yang dilakonkan oleh Hushairi Hussein, yang pernah berlakon dalam Polis Ibu yang pertama, jadi geng drug cartel dulu tu. Lakonan Tok Bomoh dalam ni marvelous gila weh. Sumpah kata kat kau, memang kelakar nak mampus Bomoh dia. Tok Bomoh dia memang kelakar. Dan ustaz dia pun kelakar. Ustaz dia siapa ya berlakon? Oh, Tapal Faizal. Aku tak pernah kenal. Tapi memang kelakar nak mampus. Okay. Dalam filem ni aku rasa macam Sherry Al-Haddad dengan Syafiq Kyle sahaja yang tidak melontarkan ataupun tidak mengengahkan jenaka-jenaka dalam filem ni. Diorang punya karakter ni macam tak, aku rasa macam punchline diorang tak kena pun kat aku. Tapi yang selain daripada Sherry Al-Haddad dan juga Syafiq Kyle, memang sangat-sangat kelakar. Okay, aku tak nak cerita teknikal sebab aku dapat rasakan isu teknikal ni kalau filem Razai Syam Rashid tak payah cerita lah. Memang cantik gila dia punya cinematography, dia punya lighting every moment memang on point. Okay, memanglah kat lautan tiba-tiba ada lampu biru tu biasa tu filem seram kan. Tapi itu lagi satu. Filem ni sebenarnya dia komedi seram, tapi dia berat kepada komedi. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab aku tengok filem ni seorang-seorang dekat office, like literally kat office ni pukul 4 pagi ni aku tengok seorang-seorang. Okay, dan aku tak rasa seram pun. Tak tahulah, aku ni jenis penakut. Aku jenis yang kalau tengok hantu memang tengok hantu. Kalau tengok cerita hantu, aku akan rasa macam cepat rasa seram tu, rasa naik bulu roma tu. Aku memang macam tu. Aku memang sangat penakut. Tapi untuk aku tengok cerita ni, aku dapat rasakan dia tak berat sangat horror tu. Seram dia tu macam dalam
10% spices je. Yang lain semua komedi. Memang kelakar nak mampus. Dan juga dia adalah beberapa macam filem-filem Muhammad Khalid dan juga filem apa itu Buntat. Dia ada banyak kritikan sosial, especially dalam satu keluarga lah, okay? Isu-isu yang dibangkitkan, permasalahan keluarga, semua tu memang ada lah, okay? Sebelum aku lupa tentang apa yang aku tak suka tentang filem Saka Nan Sepi ni, baik aku cakap dulu, the only problem about Saka Nan Sepi ni adalah the third act. Aku tak tahu kenapa, aku tak boleh nak kata apa-apa sebab third act tu dia macam, okay, kau bayangkan aku dah tengok first act, second act dah sampai hampir sejam, tinggal lagi 20 minit. Di 20 minit terakhir tu aku jadi macam macam tu. Sebab selalunya kalau ada apa-apa masalah tentang filem tu, aku akan cari solusi, aku akan cari alternatif. Contohnya macam Mulut Masin hari tu, aku kalau apa decision making tu better buat macam ni kan, better buat macam tu. Tapi yang ni macam mungkin sebab jalan cerita dia lain. Aku tak tahu nak cakap fresh ke tak, sebab ini kali pertama aku tengok filem yang jalan cerita dia macam ni. Sebab dia pelik tau. Aku boleh katakan filem ni pelik, dia punya third act dia. Sebab jalan cerita dia bukan ending, the third act dia bukan klise, dia bukan bosan, dia fun. Cuma dia weird, dia pelik pada third act tu. Aku tak tahu kenapa. Mungkin korang kalau dah tonton filem Saka Nan Sepi ni, mungkin korang boleh explain kenapa the third act was awkwardly weird, like pelik. Aku tak tahu apa silap dia. Aku tak boleh nak brain the third act. Tu je. Kau masa ada perbalahan pada the third act tu, kau berpihak, dia ada dua pihak tau. Okay? Seorang yang nak pergi selamatkan sekian, yang seorang lagi nakkan perhatian, tapi dia sebab situasi yang kalau kau in daily life, benda tu jadi macam benda tu salah, tapi masalahnya semua orang dia support benda yang salah tu. So kau seorang-seorang kat situ, walaupun kau selfish, tapi benda tu still salah. So benda tu aku jadi confused masa the third act tu. Itu je lah bagi problem aku, the third act saja. Dia rasa macam, tapi jalan cerita dia okey, jalan dia flow dia okey, dia tak ada cacam merebah ke, dia tak ada pelik, dia tak ada apa nama kata tu, dia tak ada suka hati mak bapak lagi diri mak dia buat filem macam ni. Tak, memang flow dia okey, okay? Dia ada first act, second act, third act, dia ada intro, dia ada climax, dia ada solution. Babi terkejut beruk. Dia ada intro, dia ada climax, dia ada ending dia, dan dia ada solusi untuk penghujung filem tu kan. So aku tak ada masalah dengan filem ni, memang best. Aku rasa sepanjang setahun aku tengok Astro First semasa PKP ni, ini adalah antara filem yang aku betul-betul berpuas hati. Lagi berpuas hati berbanding Buntat itu. Buntat itu aku bagi rating berapa tak aku tak ingat, tapi agak tinggi. Ini aku bagi rating agak tinggi juga untuk Saka Nan Sepi ni. Bukan sebab dia dah janji kalau aku tak suka filem tu dia nak bagi refund RM50 tak, memang puas hati. RM15.90 memang kelakar nak mampus. Cuma itulah aku pelik kat macam mana dia orang punya promosi filem ni. Sebab masa promosi teaser pula, trailer dia hamba. Mungkin sebab dia tak, okay, aku baru perasan nak satu benda, dia tak letak semua jokes dan semua, macam mana dia cakap, the special bits about this film dia tak tunjuk kat trailer tau. So tu benda yang bagus lah. Bagi aku benda tu bagus. Tapi benda tu bagus untuk kita yang bayar tiket untuk tonton filem tu, dan kita dapat jenaka dia. Tapi masalah dia dari segi promosi dia hamba. So aku macam susah kat ni. Kau tak boleh nak tunjuk semua jokes kau kat dalam trailer. Kalau kau tunjuk, apa guna tengok filem kan? Benda tu tak ada. Tapi satu juga, kalau kau tak tunjuk benda-benda yang special tentang filem kau dekat trailer, siapa nak tengok? So benda tu aku jadi macam, I don't know, ni masalah dia orang. Tapi apa yang nak cakap ni, kalau kau tengok trailer dia hamba, jangan percaya lah. Sebab filem ni memang kelakar. Aku boleh sure kau memang worth it lah. Setakat ni, okay, aku baru perasan setahun aku tengok filem tahun 2020 ni yang banyak yang tak banyak filem keluar, banyak keluar kat Astro First. Aku rasa ni kali pertama cerita komedi yang aku betul-betul berpuas hati membayar RM15.90 tengok kat TV aku tadi, dan aku rasa macam okay, worth it, berbala aku bayar. Selain itu apa lagi aku nak sentuh? The Hantu was good. Aku baru perasan Mamat ni, Hanzali ni pernah berlakon dalam Takut Ketak. Dia jadi one of the character dalam Takut Ketak. Dan Takut Ketak aku tak ingat berapa rating dia. Aku rendah kat rating dia. Cerita dia fresh, cuma dia macam
tak kena pada aku kan. Tapi yang ni bagus. It was, oh lagi satu, aku pelik lah. Sebab Raza Hisham Rashid ada warning aku tentang satu perkara ni, tentang filem ni. Dan aku pun terkejut juga, adakah filem ni umum? Sebab dia ada beberapa, apa perkataan tu, beberapa aspek yang aku rasa bukan untuk tontonan umum. Sebab benda tu macam, nanti budak-budak tanya macam mana. Aku tak tahu rating filem ni berapa. Korang boleh, kalau korang tahu rating filem ni berapa, korang boleh bagi komen kat bawah juga. Aku lagi suka tengok filem Saka dan Sepi ni berbanding Pasal Kau hari tu. Yap. Pasal Kau rasa macam terpaksa, rasa macam dok push sangat punchline tu sampai kau jadi macam dia bagi joke kau, lawak, oh iya ke, oh lawak ke, macam tu. Tapi ni tak, ni more, dia banyak natural jokes yang kau rasa macam kau tak perlu telan pun, tapi kau rasa dia punya lawak lah tu. Memang just nice. Okay, dah tu je kot, aku rasa tu je kot. Okay, rating untuk Saka dan Sepi ni, alhamdulillah, untuk top 10 filem gempak 2020 bakal ada pesaing untuk filem-filem yang sedikit saja ni. So Saka dan Sepi berjaya mendapat 5/5 bintang Infinity Stars. Okay, so yeah, kalau korang dah tonton filem Saka dan Sepi ni, apa pandangan you guys tentang filem ni? Mungkin aku rasa, mungkin siapa-siapa yang pernah tonton Pasal Kau rasa Pasal Kau lagi best daripada Saka dan Sepi ni. Tapi bagi aku, Saka dan Sepi lagi best daripada Pasal Kau. Sebab aku comparekan dua ni, sebab dua-dua pengarah dia tahun lepas pun buat filem yang genre berlainan. So aku nak comparekan benda tu. Dulu si Adrian Teh buat filem action, okay? Tahun ni dia buat filem komedi. Si Raza Hisham pula tahun lepas dia buat filem seram. Lepas tu tahun ni dia buat filem seram komedi pula. So aku nak cuba tengok adakah komedi diorang ni betul-betul menggambarkan bahawa audience ni adalah 50% suka lawak yang macam ni, 50% suka yang lawak macam ni. So yeah, bagi pandangan korang, adakah korang bersetuju dengan aku? Adakah korang rasa Saka dan Sepi ni lagi best berbanding Pasal Kau? Ataupun korang maybe daripada golongan yang memang suka Pasal Kau tapi tak berapa dengan Saka dan Sepi? Mungkin benda ni subjektif, okay? Apa yang aku cakap ni berdasarkan apa yang aku suka. Bagi aku, Saka dan Sepi lebih berbaloi aku tonton daripada aku tengok dekat Netflix Pasal Kau. Okay, so apa pandangan you guys tentang filem Saka dan Sepi ni? Kalau korang dah tonton, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zavlog yang akan datang. Thank you. Betul. Cabutlah papaya warna ni. Ilahat dulu.